Bertani adalah pekerjaan yang berhubung dengan tanah di mana badan, baik tangan, wajah, kaki dan lain-lain yang ikut bersentuhan dengan tanah. Petani juga merupakan orang yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Bertani inilah yang giat diusahakan oleh salah seorang penduduk di daerah Tutong, Haji Muhammad Ayub bin Haji Suhaili di kawasan kemajuan pertanian Sinaut dengan berbagai jenis tanaman. Tanaman-tanaman yang saya usahakan adalah tanaman cili dan berbagai cili Thai, cili besar, cili susu. Ini adalah tanaman utama yang saya usahakan sejak dari dulu. Mula-mula saya bertani iaitu tahun 2014, ujung 2014 dan 2015, di mana waktu itu saya masih mempunyai pekerjaan dan saya membuat pertanian sebagai menerokai satu bidang yang di luar daripada kemahiran saya. Bermula di Kampung Bukit Udal dan di situ saya telah memulakan tanaman menggunakan kaedah fertigasi sepanjang tahun 2015. Beberapa kursus yang saya buat. Pada mulanya saya memasarkan di kedai-kedai runcit, kampung dan juga di pekan Tutong. Setelah hasil melimpah banyak dan tidak dapat dipasarkan melalui saluran kedai runcit, saya mencari peraih-peraih yang mengambil jumlah yang besar. Jika dibandingkan dengan harga peraih mengambil dengan harga yang saya boleh jual di kedai runcit adalah jauh berbeza. Pada musim kemarau sebetulnya adalah waktu yang baik kalau untuk bercucuk tanam, terutama cili. Memandangkan cili memerlukan sinar matahari yang banyak, kering dari segi sekitarnya bagi menghilangkan jangkitan penyakit dan juga musuh tanaman. Kering pada musim kemarau itu boleh kita atasi dengan penggunaan kaedah sistem penyiraman pengairan yang teratur, menggunakan kaedah sistem fertigasi yang mana baja dan air dialirkan sekaligus. Melihat hasil tanaman yang subur, membuahkan hasil yang lumayan, pasti menambahkan semangat untuk terus gigih berusaha di bidang ini. Tetapi menjadi seorang petani, hati perlu cekal terutama ketika menghadapi cabaran dan rintangan yang menjejaskan tanaman dan jualan. Pada mula saya berkecimpung dalam bidang pertanian, penanaman cili, fertigasi. Alhamdulillah waktu itu saya amat bersyukur dan rasa berbangga dapat menghasilkan ratusan kilo cili merah yang segar. Jadi dari sana rasa terharu juga lah. Kemahiran yang ada tidaklah setara mana, tetapi kerana usaha yang cekal dapat juga menghasilkan lah macam satu pusingan 300 kilo dan total jumlah keseluruhan sepanjang hayat tanaman mencapai 1 tan, 1000 kilo lah macam itu. Jadi itu bagi saya pencapaian yang dikagumi lah. Mengenai dengan keadaan semasa COVID-19, memang banyak cabaran-cabaran yang kami hadapi sebagai petani. Terutama sekali bagi mendapatkan input-input ladang, baja, racun. Selalunya kita perolehi dari Malaysia, Miri, Sabah. Jadi apa yang telah kami buat ialah mendapatkan di Brunei. Biasalah, jadi barang import memang mahal. Jadi itu juga menambahkan beban lah kepada kami untuk menghasilkan tuaian dan jualan. Walau bagaimanapun, harga produk-produk pertanian semasa COVID pun melonjak tinggi. Bolehlah dikompensate lah. Harga input mahal, tapi harga jualan juga turut naik. Ciri-ciri yang ada lah kepada seorang petani. Bagi saya, niat kena betul. Bukan kita ni berkebun ataupun bertani niat untuk mengayakan diri. Tapi adalah perlu kita ni betulkanlah niat kita ni untuk menyara keluarga, menyara hidup dan mencari kelebihan rezeki yang Allah kurniakan. Mudah-mudahan dengan adanya kelebihan rezeki kita dapat mengeluarkan zakat dan membantu asnaf-asnaf. Jadi mungkin di sanalah
keberkatan kita ni sebagai seorang petani bertambah-tambah. Selain daripada itu, petani kena cekal lah, tidak berputus asa, asam garam, jatuh bangun bidang pertanian atau kalau kita ni tidak melihat ke depan kan keberhasilan atau kejayaan bertani itu, kita ni mudah putus asa, we give up and then we find some other jobs macam itu. Tapi sebenarnya banyak manfaat yang boleh kita ni dapat lah. Dalam dunia ini tidak ada satu pun yang percuma, semua at cost, udara, oksigen, carbon dioxide. These are the things yang kalau kita ni bertani, we generate the oxygen atau kita ni resap carbon dioxide oleh tanaman, kita ni produce balik oksigen. And walaupun bagi setengah kita ni dah melihat barang ni, but itulah cara Allah Ta'ala mentadbir dunia ni. Jadi kita ni sebahagian daripada jentera yang menghasilkan oksigen itu for free. Mudah-mudahanlah dengan sedikit kerjaan yang kita ni buat itu, kita ni boleh mendapat ganjaran daripadanya juga. But we need to be consistent, persevere, berdaya saing, berdaya tahan untuk memajukan sektor pertanian ini. Jangan kita ni mula-mula banyak, lama-kelamaan we give up and then at the end of the day, negative comment, negative feedback on pertanian ini boleh menjejaskan lagi masa depan sektor pertanian ini. Jadi apa yang penting, we need to start. Beli-beli ini start with the right footing lah, with the right mindset, with the right attitude. As I said, never give up atau. So mudah-mudahan lah apa yang berlaku masa ini, perkembangan belia ini akan lebih mendapat kejayaan lah. Jadi rebutlah peluang yang ada di negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, di mana tapak-tapak pertanian telah banyak ditawarkan. Saya melihat perkembangan pemberian tapak ini adalah itu memberangsangkan dan banyak telah diberikan. Namun apa yang perlu kita pertimbangkan ialah tapak-tapak hendaklah juga ditawarkan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang ingin berkecimpung dalam bidang pertanian, diberi bantuan semua sumber kewangan, input pertanian bagi memungkinkan diorang ini berkecimpung dalam bidang pertanian. Dan akhir sekali saya menyerulah kepada sesiapa belia ataupun orang ramai yang ingin menceburi di bidang pertanian, buatlah kerja-kerja usaha ini dengan lebih teliti. Bukan sekadar kita ni terajun macam itu. We need to study first lah. Not only the market, not only the potential, not only the feasibility of agriculture, but you need to ask yourself lah, can you sustain all the challenges? Bolehkah kita ni menghadapi semua cabaran itu? Cabaran-cabarannya tu apa? Dan apa cara kita ni mengatasi. Jadi bagi saya, sesuatu usaha tu kalau tanpa kegigihan kita ni, kecekalan kita ni menghadapi cabaran itu, kita ni dapat berjaya. Ilmu perlu ditimba lah, supaya kita ni belajar dari kesilapan orang-orang dulu dan kita ni boleh berdaya saing, berdaya maju dan terus mengembangkan kita ni punya sektor pertanian negara. Inilah hasil berbudi pada tanah. Kemahiran dalam bercucuk tanam juga sangat mudah diperolehi di era teknologi masa kini. Hanya tinggal kemahuan diri sendiri untuk mencapainya. Kegiatan bercucuk tanam tidak perlu menunggu setelah bersara dari pekerjaan. Seperti Haji Muhammad Ayub Haji Suhaili yang sudah bersedia dari awal menimba ilmu pertanian.